Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ni kita nak belajar tentang peratus. Okey, kenapa yang cikgu tulis pecahan lepas tu ada dua arrow ni dengan peratus ni? Okey, bila kita belajar tentang peratus, kita ada nak belajar dua benda. Yang pertama, kalau kita nak tukarkan satu pecahan kepada peratus. Yang kedua, macam mana kita nak tukar daripada peratus tukar balik jadi pecahan. Okey, jadi pecahan dengan peratus ni sebenarnya adalah benda yang sama. Okey, nilai yang sama sebenarnya. Okey, tapi kita tulis dengan cara yang berbeza. Okey, jadi sebelum kita mula, kita kena faham dulu apa itu peratus. Okey, peratus ini sebenarnya adalah daripada perkataan per seratus. Maknanya pecahan lah. Per seratus macam ni. Apa sahaja pengangka dia, okey, atas ni kita sebut pengangka, bawah ni kita sebut penyebut. Okey, kalau dia per seratus, kita boleh tukar dia jadi peratus. Okey, tapi nilai dia masih sama. Nilai dia tak berubah. Okey, tapi cara kita tulis sahaja yang berubah. Okey, peratus ini kalau macam ni kita tulis dalam bentuk pecahan, tapi peratus dia ada simbol peratus. Okey, simbol peratus ni cikgu rasa kamu dah pernah tengok lah. Okey, kalau dulu kan sebelum COVID ni kita pergi shopping mall, kita nampak ada diskaun lah, ada apa ni, potongan harga lah, semua ada simbol peratus. Okey, ataupun dekat kertas ujian kita kan, kertas peperiksaan kita, contoh matematik kita dapat 90%. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah per 100 lah sebenarnya, 90%. Okey, tapi kita tengok, kita nak bagi faham lagi. Okey, yang pertama kita nak tengok kemahiran tukarkan pecahan kepada peratus. Okey, contoh yang pertama. Baik, kalau kamu tengok kawan ni kata apa? Dia kata 100 donat telah dijual. 35 daripada donat yang telah dijual tu adalah coklat. Jadi soalan tanya, nyatakan peratus donat coklat. Okey, jadi sebelum kita dapatkan peratus, kita cari dulu pecahan dia. Okey, jadi daripada 100 tadi yang dah dijual tadi, 35 daripada tu adalah coklat. Jadi 35 daripada 100 ialah 35%. Maknanya kita dapatkan dulu pecahan. Jadi pastikan kamu fahamlah pecahan tu macam mana. Okey, jadi kita dapatkan dulu pecahan. Bila pecahan dah jadi per 100, kita boleh terus ubah kepada simbol peratus. Sebab tadi cikgu dah kata dah, per 100 ni maksud dia adalah peratus. Peratus maksud dia per 100. Sama je lah. Jadi kalau pecahan itu dah memang dalam per 100, kita boleh ubah terus menjadi simbol peratus. Okay, jadi peratus donat coklat ialah 35%. Kita jangan sebut 35%. Kalau kita sebut per 100, itu dah jadi pecahan. Jadi kita kena sebut peratus. Alright? Okey, contoh dekat sini. Cikgu ada 25%. Macam tadi cikgu kata, kalau penyebut dia dah memang dalam bentuk per 100, kita cuma ambil pengangka. Pengangka dia kamu tengok yang merah ni. Okey, 25. Okey, per 100 kita tukar jadi simbol. Okey, tengok yang warna purple ni, ungu ni. Kita terus tukar je. Kalau bawah ni dah memang per 100, kita tukar jadi simbol peratus. Okey, jadi contoh yang kedua, 88 per 100. Per 100. Dah memang settle lah kerja kita sebenarnya. Okey, jadi kita ambil pengangka 88 per 100, kita tukar jadi simbol. So jawapan kita 88 per 100. Okey, next. 9 per 100, berapa jawapan dia? Kalau pecahan dia dah memang dalam bentuk per 100, jadi dah tak ada masalah. Kita ambil sahaja nombor atas, pengangka, kita tukarkan yang penyebut menjadi peratus. Simbol, simbol peratus. Okey, contoh seterusnya, 3 per 100, bawah ni dah memang per 100, so tak ada masalah, no problem. Kita cuma ambil atas 3 dan tukarkan yang bawah ni menjadi simbol. Jadi jawapan kita 3%.
Okey. Itu kalau pecahannya memang per 100. Kalaulah tiba-tiba soalan bagi 7/10, tapi dia kata tulis dalam peratus. Betul tak kalau cikgu bagi jawapan dia 7%? Kalau kamu dalam fikiran kamu kata, "Oh, ni senang ni. Kita ambil je 7, kemudian kita letak simbol peratus, 7%." Itu dah jadi salah. Sebab apa? Kalau kamu ingat balik tadi, cikgu kata peratus ni, okey, perkataan peratus ni maksud dia per 100. Kalau dia per 10, kamu tak boleh terus tukar. Jadi 7%. Kamu tak boleh terus ambil nombor pengangka ni, lepas tu letak simbol, tak boleh. Okey, jadi bila bawah dia, bila penyebut ini belum jadi 100, kita kena cari jalan untuk jadikan per 100. Okey, contoh cara yang pertama, kita boleh tengok 10 nak jadi 100, kita kena darab 10. Macam mana kita tahu darab 10? Kita ambil 100 ni, kita bahagi je dengan 10. Kamu dah belajar kan bahagi? So, kita ambil 100 bahagi 10, kita tahulah berapa yang kita kena darab. Jadi, kalau penyebut darab 10, pengangka pun darab 10. Kalau bawah darab 10, atas pun kena adil darab 10. So, kita dapat 70/100. 70/100 masih lagi dalam bentuk pecahan. Tapi sebab dia dah dalam per 100, so kita tukarlah jadi simbol untuk dapatkan 70%. Dia benda yang sama je sebenarnya. Tapi kita kena make sure yang bawah ni adalah 100. Baru kita boleh tukar jadi simbol. Okay, jadi 7/10 sama dengan 70%. Okay, itu cara satu. Lagi satu cara, kita ambil pecahan yang pada soalan, kita terus darab dengan 100%. Cara ini lebih cepat, tetapi sifir kita kena bagus. Kalau sifir kita pun masih merangkak-rangkak lagi, cikgu rasa gunalah cara yang pertama. Okay, tapi kalau sifir kita dah bagus, dalam kepala kita semua dah ada sifir ni, lagi senang. Okay, jadi cara kedua, kita terus darabkan dengan 100%. Bila kita darabkan dengan 100%, kamu tengok belakang kosong, ada satu, kita boleh potong sahaja. Bila penyebut dah jadi satu, maknanya kita dah settle lah. So, tinggal 7 darab 10. Kita dapat 70, simbol peratus salin semula. Okay, 70%. Dua-dua cara akan dapat jawapan yang sama. Jadi, kamu tengoklah cara mana yang kamu paling selesa. Okey, kita cuba buat 3/5. Kali ni kita nak tukar 3/5 jadi peratus. Boleh tak cikgu terus letak 3%? Tak boleh sebab sekarang ni 3 itu adalah per 5. Jadi per 5 ni kita kena jadikan dulu per 100. Baru kita boleh ubah menjadi simbol peratus. Okey, jadi 3/5 ni kita nak darabkan dengan berapa untuk dapatkan 100? Okey, satu cara yang boleh cikgu bantu kamu, kita ambil lah kertas atau kita tulislah dekat bahagian tepi mana-mana. Kita ambil 100 ni, kita bahagi dengan 5. Bila kita bahagi, kita akan dapat 20. Maksudnya, 5 ini kena darab 20 untuk jadikan 100. Macam mana cikgu tahu ni 20? Kita bahagi dulu. 100 bahagi 5, kita dapat 20. Kalau bawah darab 20, atas pun kena darab 20. Okay, jadi kita darablah 3 darab 20, kita dapat 60/100. Jangan biarkan jawapan kita macam ni. Sebab kalau jawapan kita biar macam ni, jawapan kita dalam bentuk pecahan. Sedangkan soalan kata nak dalam peratus. Jadi bila pecahan kamu dah jadi per 100, macam tadi cikgu dah ajar, ambil nombor pengangka 60 dan per 100 kita ubah menjadi simbol peratus. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita ambil pecahan, kita terus darabkan dengan 100%. Okey, bila macam ni, kita cuma tengok penyebut bawah dengan 100. Sama macam tadi, kita guna cara bahagi. Jadi 100 bahagi 5, kita dapat tadi 20 kan? So, kita dapatlah 20 dekat sini. Sini kenapa jadi 1? Sebab 5 bahagi 5.
Macam tadilah kena adil. Kalau 100 ni bahagi 5, 5 ni pun kena bahagi 5 juga. Okey, bila bawah dah jadi 1 maknanya kerja kita dah settle. Yang tinggal adalah 3 darab 20. Dan jawapan kita masih lagi sama, 60%. Dari mana datang peratus ni? Dekat sini. Sebab sini ada simbol, jadi kita ikut balik simbol. Okey, jawapan masih sama. Macam cikgu cakap tadi, kita tengoklah cara yang kita paling selesa. Okey, next. 1/4. Sama juga. Nak tak nak, kita kena jadikan bawah ini 100 dulu. Baru kita boleh tukar jadi peratus. Okey, jadi cara yang pertama, kita nak tukarkan penyebut ini nak jadi 100. Macam mana kita nak tukar? Kita guna cara darab. Nak darab berapa? Jadi gunalah cara 100 bahagi 4. Okey, 100 bahagi 4, kamu akan dapat 25. Maknanya akan darab 25. Kalau bawah darab 25, atas pun darab 25. 1 darab 25 sama dengan 25. Okey, ini baru pecahan. Jadi kita ubah pecahan ini menjadi peratus. Okey, satu lagi cara. 1/4 kita terus darab dengan 100%. Okey, so 4 kita nak jadikan 1, kita akan bahagi 4. 100 ini pun kena bahagi 4. Kena sama. Okey, janganlah sayang ini bahagi 4, tiba-tiba 100 kamu nak bahagi 5 ataupun kamu nak bahagi 2. Salahlah. Kena sama. Okey, 4 bahagi 4, 1. 100 bahagi 4, 25. Okey, bila bawah dah jadi 1, settle. Tak payah tengok dah. Kita cuma tengok atas. 1 darab 25 sama dengan 25%. Okey, kalau dapat 17/20. Kalau soalannya bagi 17/20. Macam mana nak tukar jadi peratus? Perkara yang sama, cara yang sama. Okey, kalau untuk cara ini, kita nak jadikan 20 ni nak jadi 100. Jadi macam mana? 20 nak darab berapa dapat 100? Okey, jadi 20 darab 5. Kalau bawah darab 5, atas pun darab 5. Jadi kamu kiralah 17 darab 5, kita akan dapat 85. Okey, bila pecahan dah jadi 85/100, dah tak ada masalah, kita ubah sahaja menjadi simbol peratus. Okey, satu lagi cara. Pecahan terus darab dengan 100%. Okey, yang ni ada satu trik sikit. Ada satu cara mudah. Kalau belakangnya kosong. Kalau belakangnya kosong, kita boleh wacah dulu, kita karate dia. Kita hilangkan 1 kosong, sini pun hilangkan 1 kosong. Kena adil jangan hilangkan dua-dua. Kalau sini 1, sini pun 1 juga. Okey, 2 dengan 10. 2 dengan 10 ada dalam sifir 2. Jadi kita boleh guna bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. Yang ini pun kena bahagi 2 juga. 10 bahagi 2, 5. Jadi sama juga 17 darab 5. Sama macam tadi. Tadi pun 17 darab 5 juga. Okey, jadi jawapan 85%. Bila soalan ni ada simbol, kita dekat bawah jawapan ni pun kena ada simbol juga. Okey, selesai kemahiran yang pertama. Kemahiran yang kedua, kita nak tengok macam mana kalau dia bagi dalam peratus, kita nak tukar jadi pecahan. Yang ini pun senang juga. Okey, contoh. Dia kata nyatakan 63% dalam pecahan per 100. Okey, bila dia nak dalam pecahan per 100, maksudnya kalau tadi kita terbalik je lah. Kita ambil 63, 63 akan jadi dia punya pengangka, nombor atas. Peratus tadi apa maksud dia? Peratus tadi maksud dia per 100. Jadi kita jadikan per 100. Dah siap. 63/100. Okey. Contoh yang kedua, dia lain sikit. Contoh yang kedua, dia kata tulis 40% dalam pecahan bentuk termudah. Bentuk termudah ni maksud dia angka itu lebih kecil. Paling kecil lah, dah tak boleh kecilkan dah. Tapi nilai dia sebenarnya sama. Okay, nilai dia sama je. Ini kita panggil pecahan setara. Kamu dah pernah belajar masa tahun 3 kalau cikgu tak salah. Okey, jadi kamu boleh ulang kaji baliklah pecahan setara. Okey, jadi 40% kita tukar dulu menjadi 40/100.
Okey, tapi 40/100 ni boleh dimudahkan lagi. Kalau kamu tengok contoh yang dalam buku teks ni dia bagi bahagi 20. Okey, nanti cikgu ajar cara yang lebih mudah ya. Ini contoh buku teks lah. Okey, jadi 40 bahagi 20, 2. 100 bahagi 20, 5. Jadi pecahan termudahnya adalah 2/5. Maksudnya 2/5 ni kita dah tak boleh kecilkan dah nombor dia. So inilah pecahan termudah. Yang tadi kenapa kita tak kecilkan? Sebab tak boleh. 63 dengan 100 dia tak ada dalam sifir yang sama. Okey? Jadi bila tak ada dalam sifir yang sama, dia tak boleh mudahkan. So inilah jawapan akhir dia. Tapi kalau pecahan tu boleh dimudahkan, kita kena mudahkan. Okey, jadi lepas ni kita nak tengok beberapa contoh. Cikgu tunjuk dulu contoh yang pecahan yang dah tak boleh mudah. Maksudnya contohlah 33 peratus. Okey, jadi kita nak tukar jadi pecahan. So kita ambil nombor depan 33 dan peratus ini kita ubah menjadi per 100. 33 dengan 100 tak ada dalam sifir yang sama. Okey, jadi maksudnya 33 kalau bahagi 2 tak boleh. 33 bahagi 3 boleh. Tapi 100 pula tak boleh bahagi 3. Dia tak ada dalam sifir yang sama. Jadi bila tak ada dalam sifir yang sama, kita biarkan jawapan macam tu. Maknanya pecahan ini adalah pecahan termudah lah. Kita tak boleh kecilkan dah. Okey. Kemudian 19%, kita ambil nombor depan menjadi pengangka dan peratus kita ubah jadi per 100. So 19/100. Okey, sekali lagi tak boleh mudah sebab 19 dengan 100 tak ada dalam sifir yang sama. Okey, next. 87%, ambil nombor depan jadi nombor pengangka. Peratus ubah jadi per 100. Jadi 87/100. Sekali lagi, 87 dengan 100 tak ada dalam sifir yang sama. Jadi inilah jawapan akhir dia. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh kalau kita boleh mudahkan pecahan. Okey, contoh 30%. Pertama kita kena ubah dulu jadi pecahan per 100. Jangan terus fikir, 30 ni macam mana nak kecilkan apa benda semua ni. Tak payah. Kita tukar dulu jadi pecahan per 100. Okey. Lepas dah jadi pecahan per 100, barulah kita fikir boleh mudah ke tak boleh mudah. Okey, macam tadi cikgu kata satu tips yang boleh cikgu bagi, apabila dua-dua di bahagian belakangnya adalah kosong. Kalau hujungnya kosong, kita boleh potong tapi kena adil. Maksudnya kalau bawah potong satu, atas pun potong satu. Okey, kosong yang kat tengah ni jangan potong sebab dekat atas dah tak ada dah. Jadi kita potong kena adil. So yang tinggal adalah 3/10. Tengok balik, fikir balik, 3 dengan 10 tak ada dalam sifir yang sama. Okey, maksudnya dalam sifir 3 tak ada 10. Dalam sifir 10 tak ada 3. Jadi bila macam itu, maksudnya 3/10 ni lah adalah pecahan termudah. Okey, next. 50%, sorry. 50% kita ubah dulu jadi pecahan per 100. Okey, kemudian tengok. Ada kosong kat belakang. So, kita boleh potong. Bila kita potong, jadi 5/10. Cuba fikir. 5 dengan 10 ni ada tak dalam sifir yang sama? Kalau kamu hafal sifir, mesti kamu dah boleh nampak. 5 dengan 10 ni ada dalam sifir 5. Jadi kalau dua-dua ni ada dalam sifir 5, maknanya kita guna bahagi 5. 5 bahagi 5 kita akan dapat 1. 10 bahagi 5 kita akan dapat 2. Jadi jawapan dia adalah 1/2. 1/2 inilah pecahan termudah. Maksudnya daripada 1 dengan 2 ni, kita tak boleh kecilkan lagi nombor dia. Okey? Okey, next. 25%. Pertama, jalan kerja pertama tak payah fikir dulu, kita jadikan dulu per 100. Okey, 25/100. Lepas tu barulah kita fikir, boleh mudah ke tak boleh mudah. Okey, satu lagi tips yang boleh cikgu bagi, kalau hujungnya 5 dan kosong, okey, 00 ke, 55 ke, 50 ke, 05 ke, antara dua lah. Maksudnya dia boleh dibahagi dengan 5. Sebab kalau kamu perasan dalam sifir 5, belakang dia mesti 5 atau kosong. Betul tak? 5, 10, 15, 20, belakang dia. Hujung dia mesti 5 atau kosong. Dia berselang-seli. Jadi kalau
kamu jumpa yang hujungnya 5 dengan kosong, maksudnya boleh dibahagi dengan 5. Okey, jadi cikgu cuba bahagi dengan 5 dulu. Okey, jadi 25 bahagi 5, 5. 100 bahagi 5 kita dapat 20. Okey, kecilkan dulu. 5 dengan 20. Boleh kecil lagi tak? Boleh mudah lagi tak? Bolehlah sebab kamu tengok 5 dengan kosong. Jadi boleh guna sifir 5. Dan kalau kamu hafal sifir 5 pun, kamu dah boleh nampak 5 dengan 20 ni ada dalam sifir 5. Jadi sekali lagi bahagi 5. Okey, 5 bahagi 5 1, 20 bahagi 5 4, kita akan dapat 1/4. Okey, contoh seterusnya 64%. Okey, pertama tak payah fikir apa-apa dulu, kita ubah dulu peratus ni jadi per 100, kemudian baru kita tengok. Okey, tips seterusnya. Banyak sangat tips hari ni. Kalau nombor itu adalah nombor genap. Atas pun nombor genap, bawah pun nombor genap. Cikgu rasa kamu dah belajar kan nombor genap dengan nombor ganjil ni. Okey. Maknanya kita boleh guna bahagi 2. Kalau nombor genap ini 4, nombor genap 0, 2, 4, 6, 8. Kalau belakangnya 0 ataupun 2 ataupun 4 ataupun 6 ataupun 8, maknanya itu nombor genap lah. Okey, kalau dua-dua ni nombor genap, kita boleh guna bahagi 2. Jadi kita bahagi 2 dulu. Okey, so dapat 32/50. Tengok balik. Oh, 2 ni nombor genap, 0 ni pun nombor genap. Jadi boleh lagi guna bahagi 2. Okey, so kita akan dapat 16/25. 16/25 tak ada dalam sifir yang sama. Jadi inilah pecahan termudahnya. Okey, selesai. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar tadi. Kalau kurang jelas, kalau kurang faham, kamu boleh komen dekat video ni. InsyaAllah nanti cikgu akan jawablah apa yang kamu tak faham. Okey, ataupun kamu boleh tonton balik video ni untuk kuatkan lagi pemahaman kamu dalam tajuk peratus ini. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.